Kin Panggon melakukan 9 pertukaran dalam kesebelasan utama bertemu Hong Kong, membabitkan pemain seperti penjaga gol Farizal Malias, pertahanan Matthew Davis, Syarul Saad, pemain tengah Nur Azam Aziz dan pemain paling bernilai Arif Aiman Hanafi, termasuk Darren Lock yang diberi peluang untuk mengetuai jentera serangan berdepan Hong Kong. Ternyata mereka tidak mahu terpinggir ke skuad akhir yang akan dipilih ke kejohanan ataupun kempen kelayakan Piala Asia 2023, yang mana mereka telah membuktikan ataupun menunjukkan komitmen dan aksi terbaik masing-masing. Hasilnya, skuad negara berjaya meraih jaringan pendahuluan menerusi Safawi Rashid pada separuh masa pertama menerusi sepakan penalti. Dan usaha mereka menemui hasil apabila berjaya menggandakan kelebihan menerusi Safiq Rahim pada separuh masa kedua menerusi sepakan percuma untuk keputusan muktamad 2-0. I cannot explain every single thing to you, but we put some plan to change. We want to see more players. Today also we want to see some more players and also harmony, chemistry. So, I think to me it was amazing time to work with them. So, but yeah, practically I have to decide finally. But it doesn't mean they are no, but just a tactical reason, strategical reason. I will decide. Sementara itu, ini merupakan perlawanan ketiga buat jurulatih John Anderson bersama skuad Harimau Malaya. Sebelum ini, beliau berjaya membuktikan ataupun berjaya membawa pasukan Korea Utara menang 4-1 dua kali bertemu skuad Harimau Malaya. Tetapi apa yang berlaku pada pertemuan menentang Harimau Malaya dengan kekalahan kepada skuad Hong Kong ternyata mengejutkan jurulatih ini. They play a really good match. I was surprised. They have a good team. They play quick football, and you see, we was not used to it in the beginning. Take long time that we could be used to it. They play high tempo. They have really some good players in the team. I really see that. And last time I played against Malaysia, I win easy 4-1 with DPR Korea. So I was a little bit surprised today for the quality in the team. Dalam pada itu, Menteri Belia dan Sukan KBS Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu berkongsi kegembiraannya mengenai kemenangan skuad Harimau Malaya ke atas Hong Kong pada Rabu. Faizal yang hadir menyaksikan perlawanan itu turut berkongsi rasa kagumnya dengan taktikal yang diterapkan jurulatih negara Kim Panggon. Semalam saya di stadium menonton perlawanan persahabatan antara Malaysia dengan pasukan Hong Kong. Mungkin tak ramai yang sedar bahawa pasukan Hong Kong ini sebenarnya mempunyai ranking yang lebih tinggi daripada Malaysia, dan kita berjaya mengalahkan mereka 2-0, dan saya lihat permainan pasukan kita begitu mantap. Saya ucap tahniah pada Coach Pang On yang saya nampak beliau telah pun mendapat resepi untuk mewujudkan satu pasukan yang mantap mengikut perlawanan. Apabila berlawan dengan siapa sebelum ni? Dengan Brunei, saya nampak lain pasukan yang beliau bawa. Begitu juga dengan pasukan menentang Hong Kong, dan saya lihat beliau ada strategi yang baik untuk 3 perlawanan yang akan kita tempuhi dalam minggu hadapan. Jadi insyaAllah kita doakan, dan saya harap para peminat bola sepak dapat datang ke stadium beramai-ramai. Ini masanya kita tunjukkan, pertama, Malaysia telah keluar daripada pandemik. Kita boleh pergi ke stadium, kita boleh bagi sokongan kepada pasukan kita, dan kita boleh tunjuk kepada dunia bahawa Malaysia telah dibuka untuk orang ramai datang kembali melawat negara kita. Itu cerita tentang di stadium, tetapi kupasan bagaimana persembahan negara mungkin kita akan dapat lebih detail lah, Ed. Daripada Tuan punya laporan tadilah. Betul. Yang berdiri di tepi padang, berdiri luar stadium. Dialah. Kan? Siapa lagi lah? Kalau Here bukan we go. ZZA. Yes. Mana dia? ZZA. ZZA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Hafizal. Apa khabar, Ailin? Okey. Kita mulalah. Mula. Beza. Silakan, Memang silakan. berbeza. Brunei dan juga Hong Kong. Komen anda?
Okey, sudah pasti ya Fizal, sebab kita tidak boleh bandingkan pasukan Brunei dan juga Hong Kong. Tetapi apa yang ditunjukkan oleh pasukan negara malam tadi memang sesuatu yang amat positif dari segi corak permainan, dari segi kawalan bola, dari segi persefahaman dan sebagainya. Ada petanda bahawa orang kata sinar di hujung terowong itulah yang akan menjadi kekuatan pasukan negara untuk bermula ataupun mengharungi kempen kelaikan Piala Asia dengan sesuatu yang lebih dikatakan untuk lebih berjaya lah kali ini. Tetapi apa yang saya ingin kongsikan yang mana persembahan keseluruhan pemain ataupun barisan pemain negara berdasarkan pemerhatian saya sebagai pemerhati media, yang mana ada orang kata persembahan yang boleh dikatakan agak menarik, terutamanya dari segi kombinasi pemain itu sendiri. Sebab kalau kita tengok peranan semalam, 9 pertukaran dilakukan, tidak menunjukkan masalah langsung. Saya ingin menyebut 2 pemain, iaitu Darren Lock kembali membuat penampilan bersama skuad kebangsaan selepas mungkin 3 ataupun 4-5 tahun. Selepas kali terakhir pada 2017 membuktikan kredibilitinya sebagai penyerang utama, dan juga Safir Rahim kembali menjaringkan gol selepas 7 tahun. Kali terakhir dia melakukan jaringan pada 2015. Jadi perkara-perkara inilah kita dapat katakan sesuatu yang positif untuk skuad Harimau Malaya ketika ini. Dan satu lagi yang positif kan, Hafizal dan juga Zul, apabila Kim Panggon banyak sangat pilihan, sampai sukar untuk membuat keputusan. Tapi Zul, adakah Kim Panggon mempunyai bayangan untuk siapa yang bakal diturunkan untuk kelayakan Piala Asia nanti? Saya rasa sudah pasti beliau mempunyai bayangan, cuma ada tambahan di beberapa posisi tertentu. Tetapi kalau tanya saya, bayangan kesebelasan utama untuk kempen kelayakan Piala Asia adalah kesebelasan bertemu Hong Kong. Kita dapat lihat pemain-pemain yang diturunkan juga adalah orang kata regular dalam pasukan bersama klub masing-masing. Cuma mungkinlah kalau pilihan saya di bahagian tengah itu mungkin Safir Rahim bergandengan dengan Syamil Kutiaba di bahagian tengah, dan di samping pemain di penjaga gol mungkin ada pilihan lain, tetapi rata-ratanya adalah kesebelasan yang terbaik yang boleh diletakkan sebagai kesebelasan utama. Syarul Saad bergandengan dengan Dion Coles, di sebelah kanan Matthew Davis, di sebelah kiri Corbin Ong, Arif Aiman, dan juga di sebelah kiri Akia Rashid dan juga Darren Lock. Tidak boleh diketepikan pemain ini untuk mengetuai jentera serangan dalam kesebelasan utama. Tetapi eksperimen seperti saya katakan dalam laporan tadi, membabitkan Safiur Rasid di bahagian attacking midfielder itu juga menarik perhatian, kerana Kim Panggon mempunyai pilihan lain seperti Syafiq Ahmad dan juga beberapa pemain lain. Jadi memang ada kesebelasan utama dalam bayangan Kim Panggon sendiri. Favorite Darren Lock, favorite Zul. Betul. Saya nak alih daripada Darren Lock tu, saya nak alihkan dulu. Okey. Akia Rashid dari kacamata Zulham Mizan Azam. Pemain yang nakal, pemain yang nakal kan, viral kan dia punya jeli lidah tu kan baru-baru ni game semalam. Tapi itulah Akia Rashid, dia bijak untuk mendapatkan penalti sepekan percuma. Pemain ini boleh diketengahkan untuk berada dalam kesebelasan utama, tetapi mungkin persaingan yang sengit antara dia dengan Faizal Halim, mungkin itu akan menjadi terpulang kepada Kim Panggon untuk meletakkan mana pemain yang sesuai dalam kesebelasan utama. Depends kepada percaturan taktikal, tetapi bagi saya Akia Rashid lebih sesuai untuk bertindak sebagai super sub. Ada dikabarkan juga, Zul, ada 7 pemain yang bakal digugurkan. Zul boleh kongsi ke siapa pemain-pemain tersebut? Jangkaan lah. Jangkaan lah, tak tahu confirm ke tak kan? Ya, ini persoalan besar. Persoalan yang bermain di fikiran orang kata warganet lah ketika ini, disebabkan ramai yang nak tahu siapa pemain yang digugurkan dan siapa ataupun barisan 23 pemain yang akan dibentuk ke Piala Asia itu. Tetapi berdasarkan perkongsian Kim Panggon dalam sidang media, beliau kalau boleh nak extend, nak lebih besarkan kumpulan pemain yang akan dibawa ke kejohanan itu. Tetapi saya difahamkan peraturan menetapkan
seramai 23 pemain sahaja. Mungkin tidak termasuk penjaga gol, tetapi itulah yang perlu dilakukan oleh Kin Panggon untuk memastikan beliau ada skuad 23 itu yang boleh didaftarkan, yang boleh didaftarkan, yang bukan bermaksud kalau digugurkan itu pemain itu tidak terus dilupakan, tetapi yang boleh didaftarkan itu seramai 23 pemain sahaja. Dan menjadi persoalan siapa 7 ataupun 6 pemain ketika ini. Syamisa Farisah tidak bersama pasukan kerana terpaksa menjalani pembedahan hidung. Jadi tinggal 6 pemain. 6 pemain, daripada 6 pemain ini saya mendapati ada pemain yang langsung tidak diturunkan bertemu Brunei dan juga Hong Kong, antaranya Afiq Fazail, saya juga difahamkan Arko Gileswaran dan beberapa pemain lagi. Jadi saya jangkakan pemain-pemain yang tidak diturunkan ini kurang berpeluang ataupun mungkin tipis untuk berada dalam skuad akhir 23 pemain. Selain daripada itu, mungkin jangkaan ramai pihak juga Nur Syarul Ilan Talaha tidak termasuk dalam senarai ini, selain Dominic Tan dan juga Arko Gileswaran. Ramai yang bukan mahulah, yang kata nakal lah juga kan di media sosial. Adakah Guilherme Di Paula termasuk dalam senarai itu? Itu yang menjadi persoalan ketika ini. Tetapi berdasarkan perhatian saya lah kan, mungkin Di Paula masih khidmatnya ditagih sebagai pemain naturalisasi negara. Jadi mungkin ada kejutan daripada Di Paula ataupun nama glamournya ketika ini, Zuhelmi Di Paula, dalam kempen nanti. Tak, awak last. Awak nak Di Paula ada ke tak ada ni? Nama pun Zuhelmi Di Paula. Okey, sejujurnya lah, kalau dalam kesebelasan utama saya lebih memilih Darren Lock. Tetapi untuk 23 pemain, mungkin boleh diberi pertimbangan. Bukan atas dasar apa, tetapi mungkin ada sesuatu yang boleh ditunjukkan Di Paula. Okey, sebelum kita berpisah, saya nak Afiq Fazail. Assalamualaikum. Bye-bye. Terima kasih Zul.